Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program khas setahun bersama Kerajaan Madani dan kita ada tetamu yang lama saya tunggu sebenarnya, tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara, bukan Ruang Bicara tetapi program khas setahun bersama Kerajaan Madani untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan isu ini. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said yang merupakan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik. Lama saya tunggu sebenarnya Datuk Seri. Minta maaf. Kadang dapat, kadang tak dapat. Ya, itulah tahu tentang sibuknya Yang Berhormat Datuk Seri sendiri. Mungkin banyak isu yang akan kita bincangkan ataupun kita sentuh sebenarnya. Tetapi buat permulaan ini, barangkali bila kita bercakap tentang kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani itu sendiri, istilah ataupun falsafah Madani itu sendiri sebenarnya mendapat perhatian. Tetapi yang lebih ingin dikomenkan ataupun ingin dikongsikan ialah tentang matlamat yang ingin dicapai oleh kerajaan Madani, iaitu bercakap tentang reformasi. Dan bila kita bercakap tentang reformasi itu sendiri, ianya meliputi pelbagai boleh katakan keseluruhan bidang, bukan saja tata kelola kerajaan yang bersih, yang tidak ada rasuah dan sebagainya yang cekap, tetapi apakah secara peribadinya Datuk Seri merasakan bahawa matlamat mencapai reformasi itu sebenarnya telah pun bermula dan ianya berada pada landasan yang diinginkan sebenarnya, Datuk Seri? Terima kasihlah kerana menjemput saya ke Bernama, dan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membentangkan apa yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Belakang kita ni tajuknya setahun. Setahun bersama kerajaan. Ini kalau orang tu berkahwin, bernikah, dia nak dapat anak pun mungkin 9 bulan. Kalau keluar baby tu setahun tu, maknanya baby tu baru 3 bulan lah. Betul. Jadi sebenarnya saya bukan nak bersifat defensif, tetapi saya hanya nak menyatakan bahawa daripada persepsi saya sebagai dah 5 penggal menjadi ahli parlimen, kita tak boleh menafikan bahawa negara Malaysia ni ialah negara yang mempunyai undang-undang. Dan undang-undang utama kita ialah perlembagaan. Betul. Dan bila bercakap tentang reformasi institusi, bila kita bercakap tentang konsep Malaysia Madani, sudah tentu banyak yang kita perlu nyatakan dan kita wawarkan tu memerlukan pindaan kepada struktur utamanya, iaitu perlembagaan persekutuan. Itu sebabnya dalam masa tahun ni yang mana kita lihat pada tahun 2023, dalam setahun kerajaan perpaduan Madani tu, kita dapat lihat bahawa bagi pihak bahagian undang-undang kita membuat beberapa perubahan yang memberikan fokus lebih kepada people centric dengan izin. Contohnya macam undang-undang kebankrapan, Jabatan Bantuan Kewangan. Kemudian kita lihat kepada aspek bila kita kaji kepada undang-undang jenayah, undang-undang jenayah seksual kanak-kanak. Kemudian kita juga menyentuh kepada hukuman mati mandatory kepada budi bicara. Semuanya ialah pada boleh kalau saya gambarkan secara mudah, fasa pertama, tahun yang pertama. Dan dalam dialog dan perbincangan berkenaan dengan reformasi institusi ini, rakyat secara menyeluruh, ahli parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara pun menyentuh pelbagai sektor-sektor yang memang pertama melihat kepada pindaan perlembagaan untuk menggerakkan reformasi tersebut. Kedua, kita tak boleh lupa bahawa kita ni dalam format federalisme, negara persekutuan, yang mana kita mempunyai perlembagaan, kita ada senarai pusat, senarai negeri dan senarai bersama concurrently. Maksud saya ialah setiap benda yang kita nak buat, ada yang kita nak buat, perlu juga mengambil kira pandangan ukuran daripada kerajaan negeri juga. Sebab contohnya dalam beberapa perkara tak semuanya di bawah kuasa kerajaan pusat, juga bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat hari ini secara umum,
bila kita tengok bila Kerajaan Perpaduan Madani menyentuh tentang isu elektrik, reusable energy, semua tu ialah dalam kata orang senarai bersama. Kalau bercakap tentang air, water, macam saya orang Johor, Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat, isu bersama. Jadi maksud saya ialah ini bukan dalam premis defensif, tetapi menyatakan bahawa bila nak bercakap tentang perubahan yang begitu luas perubahannya, perlu consultation, perlu juga pandangan bukan saja daripada aspek-aspek stakeholder, tetapi juga pada aspek NGOs dan CSO. Itu sebabnya pada tahun 2024 insya-Allah kita akan melihat kepada lebih banyak fokus kepada kewujudan perubahan yang nak dinyatakan, terutama sekali dalam bab undang-undang. Tapi bila saya di Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara, saya selalu menerangkan bahawa antara macam kita nak bina rumah, antara elemen yang paling penting sekali menggunakan bahan-bahan yang solid lah. Dan antara elemen yang paling penting bila kita nak buat reformasi institusi dan pindaan pada perlembagaan ialah kerajaan yang stabil. Kerana kalau kerajaan itu tergugat sentiasa dan digugat dan diugut, macam mana kita nak buat pada perubahan? Sebab kesan pada perubahan yang nak dilakukan akan memberi kesan pada ramai orang, terutama sekali stakeholders, pegawai kerajaan, institusi tersebut, struktur dia, struktur kewangan. Jadi banyak kiraan yang perlu dikira untuk kita lihat kepada pindaan ataupun perubahan yang nak dilakukan. Maksud saya tu dia macam isu chicken and egg lah. Idea dia bagus, nak mengimplementasi ni macam mana? Itu perlukan kestabilan. Okey, bila Datuk Seri bangkitkan isu ini, tadi pun yalah saya sempat menonton kenyataan yang Datuk Seri keluarkan di Dewan Negara, mengatakan bahawa kita memerlukan kerajaan Madani sekarang ini, Kerajaan Perpaduan Madani ini sebenarnya memerlukan sokongan daripada semua pihak, terutamanya rakyat jelata sendirilah. Tapi kita tahulah mainan parti-parti politik yang menganggap bahawa mereka melihat bahawa mereka masih mahu menumbangkan kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Tetapi saya suka kenyataan yang Datuk Seri keluarkan bahawa kalaupun ingin menukar kerajaan, sekurang-kurangnya tunggulah sehingga PRU yang ke-16 misalnya. Apakah ini sesuatu yang mungkin disukai tetapi mungkin juga tidak disukai oleh parti-parti politik yang ada di negara kita, terutamanya yang mungkin tidak menggemari kewujudan kerajaan perpaduan madani ini? Saya secara kalau kita tengok dalam keadaan yang lebih terbuka, kita tahu bahawa negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen, parliamentary democracy. Dan maknanya ialah kita ada perlembagaan dan perlembagaan kita ada menyatakan yang diperlukan apa hak-hak kepada setiap pada kita, walaupun hak tu ada limitnya. Dan bila kita tengok dalam isu, kalau kita rakyat Malaysia ingat tentang kewujudan Akta Lompat Parti, Akta Lompat Parti yang telah diwujudkan pada kerajaan yang lepas dan diberikan undi bersama oleh semua ahli-ahli parlimen, adalah sebenarnya satu akta yang mahu memberhentikan apa yang disebut sebagai Sheraton Move. Sebab dia mengatakan Akta Lompat Parti. Sebab dulu kalau kita tengok di bawah perlembagaan kita, perkara 10, kalau kita tengok kes yang paling terkenal Nordin Saleh tu, ia mengatakan bahawa hak perlembagaan itu untuk berpersatuan, maknanya ahli-ahli parti politik boleh meninggalkan parti politik dia boleh bergerak meninggalkan. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok pada perlembagaan, pembacaan ini bersama dengan pembentukan kerajaan, di mana selepas dia menang, ahli parlimen menang, ahli Dewan Rakyat menang, dia akan membentuk kerajaan, dia akan memilih seorang ketua majlis yang menjadi Perdana Menteri. Jadi mungkin itulah berlakunya bahawa lepas dia menang tu, mungkin dia merasakan bahawa dia boleh membuat keputusan untuk kawasan yang dia menang, untuk tinggal dengan parti yang memenangkan dia ataupun berubah haluan. Kononnya lah. Tapi dengan adanya Akta Lompat Parti, kita secara menyeluruh pada sesi yang lepas bersetuju bahawa bila seorang tu dia sebagai ahli Dewan Rakyat, kalau dia nak melepaskan keanggotaan ataupun dia meninggalkan parti dia, ataupun dia lompat daripada parti dia, bahawa kursi itu berbalik pada parti dia. Tetapi kalau dia expulsion, maknanya dia dibuang daripada partinya, kursi itu masih pada dia.
objektif sebenarnya Akta Lompat Parti ini hanya kepada elemen tentang kewujudan untuk menghalang perubahan pada kerajaan mengikut sesuka hati ahli-ahli parlimen. Itu ahli-ahli dewan rakyat itu sebenarnya objektif utama. Jadi apa yang berlaku sekarang dengan adanya Akta Lompat Parti yang dibaca bersama dengan pindaan-pindaan yang berlaku dalam perlembagaan, kita tak adanya undang-undang ataupun bab dalam perlembagaan fixed term parlimen macam yang berlaku di UK, sistem Westminster tu. Maknanya kalau kerajaan tu dah menang 5 tahun, biarlah kerajaan tu menang 5 tahun. Maknanya kalau kerajaan tu pun kerajaan gabungan 5 tahun, 5 tahun lah kerajaan itu. Good or bad, that is the government. Tapi dalam negara kita tak sampai tahap adanya satu peraturan khas dalam perlembagaan kata 5 tahun memerintah. Jadi yang membuatkan ukuran kepada kepimpinan negara, kepada pembentukan kerajaan ialah ahli-ahli Dewan Rakyat. Kalau tak ada Akta Lompat Parti, isu tentang penukaran kepada blok, meninggalkan blok kerajaan pergi ke blok pembangkang milik kerajaan tu memang boleh berlaku dan telah berlaku dan kita telah nampak. Tapi kesan dia ialah sudah tentu kepada pelbagai aspek dan mangsa yang paling utama ialah rakyat. Sebab kestabilan ni akan menggugat. Saya boleh memberikan contoh secara personal bila saya berhadapan dengan kes Sulu, yang mana ada beberapa warga Filipina yang buat tuntutan di Sabah. Dan salah satu daripada sebab di mana mereka berani dan mereka mengambil kesempatan sebab mereka menganggap bahawa kita tidak stabil. Jadi berkemungkinan dengan ketidakstabilan ini menimbulkan satu kekosongan ataupun peluang supaya dia tahu dia tak akan dapat 14 bilion USD. Tapi kalau dia tekan kononnya GLC daripada negara Malaysia lah, apa-apalah yang dibentuk kononnya penjagaan oleh kerajaan tu, dia boleh mendapatkan satu injunction dan kerajaan kena bayar berapa million sebagai contoh, berapa juta sebagai contoh. Jadi itu sebabnya bila adanya Akta Lompat Parti dan semua ahli Dewan Rakyat bersetuju, objektif utamanya ialah larangan pada lompat parti. Dan perkara asas ni sebenarnya kita tak boleh melihat bahawa adakah ini bermaksud bila memberikan sokongan ke ataupun bermaksud bila kita lompat. Itu perbezaan dia. Dan saya masa itu di bawah blok kerajaan dalam perbincangan dalam select committee yang telah dipengungsikan oleh mantan menteri masa dulu Menteri Undang-Undang Tan Sri Wan Junaidi, sekarang ni speaker pada Dewan Negara, ialah banyak kita bincang dan kita bincang tentang macam mana kalau seorang ahli Dewan Rakyat tu memberikan sokongan. Okey, dalam sistem Westminster saya perlu menerangkan di sini tentang aspek crossing the floor. Macam contohnya sebagai ahli UMNO Barisan Nasional. Kalau saya seorang backbencher, pengundi untuk membuatkan satu undang-undang, ada falsafah undang-undang tersebut saya tak bersetuju. Saya bertanggungjawab kena berbincang dengan ketua whip saya. Ketua whip saya ialah selalunya Timbalan Presiden Parti. Mengatakan undang-undang ni, contohnya pindaan pada Undang-Undang Suhakam, Akta Suhakam yang baru-baru ni saya buat, mungkin 9 perkara asas, 1 tu saya tak setuju. Katakan. Tapi mungkin ketua whip kata kat saya, pengerang kena undi semua 9 setuju. Tapi saya boleh berbincang. Beritahu parti saya, 8 saya setuju, 1 saya tak setuju. Itu hak saya sebab saya tak boleh, saya kena vote on conscience. Dan sebagai orang politik, disebabkan kawasan kita, sensitiviti kawasan kita, kemungkinan pengundi kita memahami kenapa dalam isu ni, macam contohnya macam saya sendiri, saya mungkin tidak akan bersetuju kalau contohnya lah di mana menyatakan bahawa kanak-kanak boleh berkahwin. Sebagai seorang peguam dan seorang yang pernah menjadi peguam bila peguam cara, peguam syariah, saya tak akan bersetuju bila seorang kanak-kanak katakan 15 tahun ke bawah dibenarkan untuk berkahwin, adanya undang-undang kononnya. Saya kata no, biar dia habis sekolah dulu. Itu pandangan saya, conscience saya. Tapi isu dia ialah mungkin ada satu parti politik kata tak boleh, wajib sokong pada undang-undang ni. Konon lah ini senario senario saya memberikan tentang elemen crossing the floor. Jadi ahli parti tersebut yang dalamnya Dewan Rakyat tu, dia boleh mempunyai hak untuk tak setuju mengundi pada undang-undang tertentu, tetapi prosedur sebenarnya dia kena pergi kepada ketua parti, ketua whip dia lah, ketua whip yang ada dalam dewan tu. Katakan situasi yang berlaku dalam kes lompat parti, Akta Lompat Parti, sebelum ada Akta Lompat Parti tak diwujudkan, terdapatnya senario yang seolah-olah kursi tu, kursi ahli parlimen tu ke, ahli Dewan Rakyat tu ke, kursi rakyat yang mengundi dia. Dalam sistem Westminster, kursi ni macam saya ni, ahli parlimen pengerang, kursi dia kursi rakyat pengerang.
Majoriti memilih saya. Jadi saya tak boleh sewenang-wenangnya walaupun saya seorang ahli parti UMNO Barisan Nasional. Sewenang-wenangnya dalam perjuangan saya tidak sentiasa berbincang dan berbicara dengan pengundi saya. Dalam isu ini, Datuk Seri, saya juga nak dapat pencerahan lah. Kebelakangan ini berlaku lah di mana ahli-ahli parti pembangkang khususnya lah secara terbuka di Dewan Rakyat memberi kenyataan bahawa mereka menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Perdana Menteri, dan ini berarti bahawa mereka menyokong apa yang dilakukan ketika ini oleh Kerajaan Perpaduan Madani itu. Dan sekiranya mereka akibat daripada kenyataan yang terbuka itu mereka dibuang ataupun diberhentikan daripada menjadi ahli parti itu, kedudukan dia orang macam adakah mereka diberhentikan? Kalau itu berlaku. Kalau itu berlaku, sudah tentu kalau mereka diberhentikan, maka kursi itu ialah kursi yang perlu dikosongkan dan dipertandingkan. Kalau mereka diberhentikan. Kalau dibuang daripada parti lah. Hari ini apa yang berlaku ialah mereka menyatakan mereka memberi sokongan. Dan sokongan ni kerana mereka menyatakan mereka memerlukan peruntukan untuk membantu di kawasan. Tetapi pandangan saya ialah dalam Akta Lompat Parti yang telah kami bincangkan pada sesi yang lepas, dia tidak menyentuh kepada sokongan dalam akta tu. Akta hanya menyentuh kepada dia lompat keluar daripada parti. Okay. Itu sebabnya dalam isu memberikan sokongan tidak diwujudkan masa kerajaan masa tu kerajaan pada masa tu dalam membentangkan Akta Lompat Parti, dia hanya antara A ataupun B. Itu sebagai satu penerangan. Keduanya ialah kalau apa-apa tindakan tak disetujui oleh parti tersebut, parti kena buat tindakan disiplin lah antara parti dengan ahli Dewan Rakyat tersebut. Itu yang saya sebut tadi. Macam saya pun, kalau saya tak terangkan conscience saya kepada ketua whip, mungkin tindakan disiplin dikenakan pada saya, dan kesan disiplin tu mungkin saya digantung, saya dibuang. Tapi tanggungjawab kita ni ialah memberikan penerangan kenapa, atas sebab apa, justifikasi. Jadi dalam perkara ni bagi pihak kerajaan, yang mana kalau kita dengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak kali menyatakan bahawa adanya pintu untuk berbincang dengan timbalan Perdana Menteri yang kedua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah, untuk membincangkan konsep sebagaimana sokongan dan bantuan yang diperlukan. Maknanya masih boleh diperbincangkan. Saya tidak melihat itu sebagai pendekatan mengatakan pintu telah ditutup ataupun tingkap telah dikunci. Tapi tak ada pula Yang Amat Berhormat, saya dengar di Parlimen, sebab saya duduk 2 row di belakang, menyatakan nak beri sokongan mesti meninggalkan, mesti keluar daripada parti. Dia tak pernah sebut perkara ni. Dan bila adanya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang kedua sebagai punca kuasa untuk diperbincangkan persetujuan ke penyelesaian sama ada daripada bentuk parti sebagai satu blok ataupun ahli-ahli Dewan Rakyat tersebut, dinyatakan secara terbuka. Maknanya tidak adanya perbincangan bersembunyi-sembunyi antara ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan ketiga yang saya perlu tekan di sini ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah dapat jadi Ketua Majlis. Dia dah dapat 148. Maknanya dia dah jadi Perdana Menteri. Kalau katakan belum jadi Perdana Menteri pada tahap permulaan, nak mencari Ketua Majlis, kemudian dia nyatakan kononnya ada trading, janji ni, janji tu, janji jawatan barulah dapat jadi, bolehlah orang menuduh rasuah. Tapi dah jadi Perdana Menteri. With or without you, he is still Prime Minister. Jadi nombornya kalau 222, nombornya lah 112. Katakan nombor kita masih 111, 109, kita nak lagi 23. Kemudian kita beli undi. Saya nak jadi Perdana Menteri, saya kena dapat undi. Itu bolehlah orang kata ini dah beli undi, ni dah macam rasuah. Itu sebabnya pada saya senario ni kita kena tengok secara menyeluruh. Tak bolehlah macam kita tengok cerita Hollywood ke Bollywood ke, tengok sekat-sekat lah. Nak tengok cerita, tengok dari mula sampai habis. Ni tengok bab 1, bab 2 tinggal, lepas tu lompat bab 5, lepas tu macam orang tertidur tengok movie lah ke tengok drama, bangun-bangun tanya apa jadi. Itu sebab bagi saya dalam hal ni saya merasakan bahawa walaupun pembangkang tak suka, tak bersetuju, marah, kena jadi pembangkang yang profesional. Kena ada shadow cabinet. Saya selalu tegur sebab kita rasakan kita ada cara mentadbir lebih baik
bentanglah apa yang lebih baik tu. Supaya lepas habisnya tempoh PRU ke-16, rakyat boleh memilih yang mana lebih baik. Tapi kalau setakat, ini tak betul, tu tak betul, tetapi tidak memberikan penyelesaian, itu pada saya bukan menawarkan yang lebih baik. Hanya mewujudkan dan pada pandangan saya kadang-kadang bila saya dengar perbahasan, selalu banyak mewujudkan seolah-olah adanya kebencian. Dan kita dah masuk tahun 2023, tahun depan 2024. I mean, life has to go on. Betul. Selesai. Okey, kita tinggalkan tentang isu itu. Tadi pun Datuk Seri Zalina juga menyentuh tentang reformasi tentang reformasi yang akan dilakukan oleh Jabatan Undang-Undang dan juga reformasi institusi ini sendiri. Jadi mungkin kita boleh berkongsi antara perkara-perkara penting yang perlu diwawarkan kepada penonton-penonton kita tentang matlamat yang ingin dicapai oleh Jabatan Undang-Undang Reformasi Institusi di Jabatan Perdana Menteri ini. Datuk Seri. Pada saya tahun 2023 ni, macam saya sebut tadi lah. Ya. Macam isu tentang undang-undang kebankrapan ramai dapat kita lepaskan pada tahun 2023 pada bulan Oktober 38,749 orang telah dilepaskan. Ini bagi saya satu jumlah yang dilihat sebagai sesuatu pergerakan yang begitu progresif. Kemudian kalau kita tengok tentang laporan-laporan tahunan agensi-agensi, contohnya yang paling penting seperti laporan Ketua Audit Negara, bukan saja diletak di atas meja tetapi diperbahaskan. Kemudian laporan tahunan Suhakam juga diperbahaskan. Kadang-kadang kan bila kita letak laporan tahunan atas meja, tak dibaca, tak dibahas, kita menganggap semua okey. Semua okey. Tiba-tiba kita sedar tak okey. Jadi sebagai ahli parlimen, saya selalu mengingatkan ahli parlimen masa saya jadi timbalan speaker. Saya kata antara tugas tanggungjawab kita bukan saja di kawasan, bukan saja komitmen kita kepada rakyat yang mengundi kita dan juga yang tak mengundi kita, ataupun komitmen kita pada parti kita, tanggungjawab pada parti kita. Ialah tanggungjawab kita menentukan bila kita di parlimen, antara tanggungjawab yang paling utama bukan saja mewujudkan kerajaan ialah belanjawan. Belanjawan ni yang perlu diluluskan tiap-tiap tahun ni adalah satu tanggungjawab bersama. Betul. Dan bila kita tengok kepada laporan audit, macam contohnya kita di parlimen ada Public Accounts Committee. Maknanya kita menilai semula pembentukan perbelanjaan yang telah dibelanja sebab ini adalah duit rakyat. Kalau ini adalah duit rakyat, bererti ahli parlimen kena tegur. Sama ada blok kerajaan ke, blok pembangkang ke, blok bebas. Itu sebabnya bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk membenarkan masa untuk dibahas, peluang perlu diambil. Contohnya kertas putih untuk vaksin. Selain daripada laporan tahunan, kita juga boleh bahaskan contohnya kertas putih. Macam baru-baru ni yang paling last ni, kertas putih gaji progresif oleh Menteri Ekonomi. Jadi inilah isu-isu yang perlu ahli parlimen yang mewakili rakyat dengar dan mengambil langkah-langkah yang proaktif. Sebab sebenarnya bagi saya nak membangkang, nak membantah tu boleh. Tapi kita kena ada positif advocacy politik, advokasi positif untuk membawa kebaikan pada negara, kebaikan pada kawasan parlimen kita. Kalau pun kita marah sekalipun, kita dah habis bertanding. Siapa menang? Saya menang, dia kalah. Ada yang dah menang kawasan tu, macam yang baru berlaku di Kemaman. Barisan Nasional UMNO menerima hakikat kami kalah. Tetapi kalah kami pun, kami letak seorang yang bukan dalam UMNO. Kami mengukur pendekatan yang telah kami banyak kali melakukan, mengambilkan seorang yang bukan ahli parti untuk bertanding, dan di Canberra Highland kami berjaya. Mungkin di Kemaman tidak. Dan di Kemaman pun kalau nak lihat bagaimana kalau orang nak mengukur, yang bertanding Menteri Besar, bukan orang sama yang hari itu bertanding yang telah didapati kursi dia menang tak sah, kononnya ada pihak ketiga yang memberikan rasuah. Dia tak bertanding balik, dia meletakkan Menteri Besar ni memang jawatannya Menteri Besar yang begitu terkenal. Kemudian semua Dewan Undangan Negeri, saya rasa 32 orang tu daripada parti yang memerintah negeri. Kemudian ahli-ahli parlimen semuanya daripada blok parti yang memerintah. Jadi calon yang kita letak ni ialah Lone Ranger, nak mengenalkan diri dia. Orang kata, undi tak dapat. Saya rasa
kalau pandangan saya lah, kalau adun semua daripada parti satu, menteri besar parti yang sama, ahli parlimen semua dikeliling oleh parti sama, saya ingatkan, bolehlah kita nak hebat kalau dia kalah dan deposit pun dia kalah. Dia tak kalah deposit. Ya. Dia dapat 27,000 lebih for a first timer. Maknanya pendekatan parti saya, UMNO Barisan Nasional, pendekatan yang betul. Kita memberi peluang kepada muka-muka baru. Jangan pula orang kata UMNO ni semua nak letak orang lama. Itu pun tak betul. Bagi saya percaya bahawa dalam pertandingan, menang kalah ada bertanding. Satu undi pun menang. Kita tak boleh berkata, jumlah tak besar lah, gini, ini menunjukkan referendum. Tu saya kata, macam mana nak kata referendum? Kalau jumlah di parlimen, mereka masih kurang daripada 80 kursi. Kami 148. Tambah, campur-campur-campur. Jadi isu dia ialah, di mana? Saya tak tahu, mungkin dia kira nombor bunian ke nombor gaib, saya tak tahu. Tapi tak boleh kata, kami menang. Ni bukan penambahan kursi pada mereka. Ni status quo. Saya bukan sifat defensif. Saya hanya menerangkan di segi logik. The numbering. Sebab 222 kursi. Kalau katakan hanya 110 kursi dan satu kursi ni menentukan, kata 111. Satu kursi ni nak menjadikan 112 ke tidak? Kemudian kita kita dapatkan satu, kita dapat menafikan 112. Bolehlah. Kita pusing tawar satu bandar. Okey, Datuk Sri, kita akan berehat buat seketika dan kembali nanti. Ada lagi persoalan-persoalan yang sempat dan ingin saya kongsikan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Sri Azalina Osman Said, iaitu Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi di Jabatan Perdana Menteri. Kita rehat dan kembali semula dalam program khas setahun bersama Kerajaan Madani. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke program khas setahun bersama Kerajaan Madani. Barangkali menarik jugalah kalau kesempatan yang ada ini, mungkin Yang Berhormat Datuk Sri Azalina, kita juga nak tahulah tentang perancangan yang telah pun disusun atur oleh bahagian undang-undang dan reformasi institusi di Jabatan Perdana Menteri sendiri di bawah Yang Berhormat Datuk Sri sendiri, tentang apa yang ingin dilakukan, terutamanya kalau kita bercakap tentang menjelang tahun 2024 nanti khususnya. Terima kasihlah soalan ni. Sebenarnya bagi pihak bahagian undang-undang, dan saya boleh bercakap bagi pihak rakan-rakan kabinet saya, memang tahun 2024 ni akan menjadi tahun implementasi. Sebab kalau macam undang-undang undang-undang kita bukannya bersidang 300 hari daripada 365 hari setahun. Macam-macam pindaan perlu dibuat, kemudian diperbahaskan dan diundi dan kemudian dikuatkuasakan. Dan macam tadi siang tu saya merasmikan fasa kedua untuk peluang kedua bagi kes-kes kebankrapan, dan target pada tahun 2024 nak melepaskan 130,000 orang. Ini adalah aspek ihsan dalam madani, iaitu memberikan peluang kedua, memahami kesukaran yang berhadapan. Jadi daripada aspek undang-undang, kami melihat kepada membantu rakyat sebagai prioriti utama. Contohnya bantuan guaman. Saya beritahu pegawai-pegawai dan juga ketua pengarah bantuan guaman bahawa kita kena buat banyak roadshow. Jadi kita nak mewujudkan program Justice on Wheels. Sebab kadang-kadang kalau kita tengoklah masyarakat kita, rakyat kita di luar sana di Sabah Sarawak, memang Sabah Sarawak ada mahkamah bergerak, tetapi bantuan guaman bergerak tak ada. Dan apa perlunya kalau ada mahkamah bergerak, kalau nak menggerakkan hak mereka di sisi undang-undang tu, dia tak tahu nak pergi mana. Sebab kalau kita tengok pun kalau di macam pejabat-pejabat bantuan guaman di peringkat negeri, dia tak ada di peringkat daerah. Kemudian macam mana rakyat nak macam okeylah, orang beritahu saya ala datuk kita di sistem online, kita boleh telefon, memang tu pun memang kita pakai. Kita ada sistem pendekatan bantuan guaman 6G, macam-macam olahan kita buat. Tapi yang paling penting kita mesti menerima hakikat, dan saya selalu tegur pegawai saya ialah untuk melaksana implementation science. Sains implementasi ni ialah perlu mengukur kesusahan rakyat sebagai ukuran kejayaan reformasi institusi yang kita nak buat. Apa gunanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan bercakap tentang perbelanjaan tinggi untuk bagian undang-undang, tapi rakyat di sana tak merasakan.
Itu sebab bantuan guaman ni saya cuba ubah supaya dalam kes sivil khasnya, saya selalu beritahu pegawai-pegawai saya, kalau kes keluarga tak payah pergi mahkamah, guna mediasi. Mediasi ni dalam bahasa orang putih ialah alternate dispute resolution yang ada sistem adjudication, iaitu ada orang ketiga yang menyelesaikan, ataupun mediasi kedua-dua pihak yang selesai. Dan kadang-kadang kes syariah ni dia banyak kes sakit hati dan kita nak selesaikan supaya kita boleh melantik orang-orang yang lebih berpengalaman, macam bekas hakim, bekas peguam daripada Jabatan Peguam Negara menjadi mediator dan dapat menyelesaikan. Tapi nak sampai pada pintu mediasi tu, dia mesti tahu bahawa dia hak untuk mendapat bantuan guaman. Kemudian kita juga di segi bantuan guaman, kita membantu di segi pendampingan kanak-kanak, membantu kanak-kanak yang kes jenayah, memberi nasihati, menemani kanak-kanak di mahkamah, sebab kanak-kanak ni kadang dia takut nak pergi mahkamah. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita cuba nak mengolahkan pendekatan supaya segala perubahan dan cadangan perubahan yang nak kita laksanakan dan undang-undang telah kita pinda dan nak dikuatkuasakan, pencapaiannya mesti menyenangi rakyat. Supaya rakyat menjadi keutamaan, sebab customer yang utama adalah rakyat. Bukan membuat undang-undang tu untuk kepuasan hati orang politik. Bukan nak masuk parlimen, nak rampas kuasa, nak jadi Perdana Menteri saja. Perdana Menteri. There is more to life. Daripada jawatan, kita kena betul-betul memikirkan rakyat yang mengundi kita sebagai ahli parlimen. Dan bila kita masuk ke parlimen, ahli-ahli parlimen berhak menanya perbelanjaan bagaimana untuk bantuan guaman, adakah rakyat di kawasan mendapati. Tapi saya perlu berkata ikhlas, bila saya dengar perbahasan ahli-ahli parlimen, Dewan Rakyat khasnya, daripada pihak kerajaan dan perbankan, kalau kita dengar, memang cakap tu memang cukup profesional. Tapi kadang-kadang terlepas emosi. Sebab marah nyamuk bakar kelambu. Saya faham politik adalah kuasa. Politik is about power. Tapi kadang-kadang kita kena terima hakikat. Kalau kita diamanahkan untuk mewakili suara rakyat di parlimen, that should be the priority kita di sana, di dalam Dewan. Saya tertarik hati bila Datuk Seri sebut tentang isu di parlimen itu. Saya selalu juga melihat tentang karakter Datuk Seri sendiri. Kadang-kadang dalam menyampaikan ataupun membahaskan sesuatu perkara, sesuatu isu itu, saya tahu Datuk Seri marah sebenarnya, tetapi dalam senyuman itulah Datuk Seri memperkatakan ataupun menunjukkan kemarahan melalui apa yang Datuk Seri sebut. Jadi apakah ini sebenarnya perkara biasa dalam parlimen kita ni? Bagi saya, as a politician, saya selalu berkata dalam politik, no permanent friends, no permanent enemies. Kami Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan yang sudah bertahun menjadi musuh politik. Dan sebabnya kajian gabungan kita bersetuju atas titah Duli Yang Malu Tuanku. Dan kerana kita telah bersetuju, jadi kita kena mengolahkan pendekatan untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Tapi kalau kita lihat pada sesi lepas, kita bersama dengan blok yang lain. Sebab parti saya, Barisan Nasional, Parti UMNO lah secara umum, kami menerima hakikat bahawa pada PRU 14 kami tidak berjaya memerintah. Walaupun sudah bertahun kami telah menabur bakti pada rakyat. Okey, tak apa. Jadi kita kena terima, kita kena mula daripada ground zero. Dan daripada ground zero tu, sebagai ahli parti, kami muhasabah diri. Jadi kami tidak begitu ego bahawa kami betul 100% sentiasa betul. Kita menerima hakikat. Itu sebabnya hari ini kalau kita tengok ahli-ahli kabinet yang datang daripada blok kami, kami tahu kami tak majoriti. Kami adalah minoriti. Tetapi kami memberikan jumlah yang pertama kepada 112, kemudian diikuti dengan blok yang lain. Dan dalam perhubungan sistem Westminster, kita boleh mewujudkan kerajaan gabungan asalkan tak ada tersirat dan tersembunyi. Itu sebabnya adanya perjanjian, kita berbicara secara terbuka. Sebab kita mesti meletakkan keutamaan untuk masalah umum. Dan justifikasi utama kita ialah untuk menjadi sebahagian pada kerajaan daripada sesi yang lepas hingga ke sesi hari ini, untuk memberi bantuan lebih kepada rakyat yang meletakkan kita di kursi Dewan Rakyat. Tapi berbalik kepada perubahan yang kita nak buat pada tahun 2024, isu yang kedua yang saya selalu dengar adalah isu berkenaan, saya dah sebut pasal kebankrapan lah. Kemudian isu ketiga ni, saya nak tekan pada isu scammers. Saya banyak kali sebut. Dan kita memerlukan mahkamah cyber. Saya ucap terima kasih pada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, yang memahami mahkamah cyber ni diperlukan. Tetapi pendakwaan hakim pun kena mempunyai kepakaran. Sebab sistem teknologi ni dia tak macam sistem pembuktian yang dulu yang ada bukti sahih, kita dapat meyakinkan beyond any reasonable doubt dalam kes-kes jenayah sebagai contoh. Saya bagi contoh lah, analogi saya paling mudah dalam kes scammer ni ialah nak tracing kepada
cryptocurrency ataupun dalam e-wallet ataupun dalam bentuk-bentuk transaksi kewangan yang begitu canggih, nak masuk ke mahkamah, macam kes scammer banyak, bila dia nak cari tu orang tu dah hilang dah. Sebab dia pakai sistem, sebab sistem perbankan kita digital begitu laju. Macam sistem e-commerce kita pun laju. Speed tu, kelajuan tu kadang-kadang menjadikan ramai mangsa dimangsakan. Itu sebab kita mesti ada sistem regulatory undang-undang yang boleh parallel kepada gerakan yang begitu laju. Dan saya tengok pada tahun 2024 ni kita mesti ada mahkamah cyber yang dapat meneliti pasal contoh yang kadang-kadang saya pun tengok dengar banyak orang cakap penipuan dalam e-commerce. Macam orang kata order A dapat B, order B dapat C. Orang marah sebab bila dia nak dapat balik, walaupun katakan penggantian tu tak sampai RM20-30. Kalau 100 orang dia scam 1 jam, dah RM200 dia untung. Bila Datuk Seri sentuh tentang isu ni, Datuk Seri, saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk Seri lah. Bila kita sebut tentang scammers, ada juga rungutan daripada masyarakat, daripada rakyat sendiri yang mengatakan bahawa kadang-kadang butir-butir peribadi seseorang itu telah pun disalahguna ataupun dijual kepada pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan ataupun memudahkan lagi tindak tanduk scammers mengambil kesempatan. Tetapi dengan pengenalan baru-baru ini, Yang Berhormat Perdana Menteri juga memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai My ID secara digital itu, My Digital ID itu. Apakah mungkin ini akan dapat mengatasi masalah yang saya sebut tadi? Itu memanglah sebab kalau kita tak ada sistem data, sebab sekarang ni dalam negara serba canggih, data tu adalah currency baru. Itu adalah currency, data kita. Itu sebab kadang-kadang bila anak-anak pergi bekerja di bandar, mak ayah di rumah, orang telefon suara macam pegawai kerajaan. Saya pun dapat telefon macam kena saman lah. Kononnya saya kena pergi mahkamah magistrate. Ni saya nanti saya masuk lock up. Kalau kita orang yang tak faham proses undang-undang, memang kelang kabut. Jadi minta nombor IC. Nombor IC itulah yang paling bahaya, sebab dengan nombor IC itu kadang-kadang dia ada sistem yang mana dia tahu password kita daripada tarikh atau nombor IC kita. Dia boleh tahu rolling dia macam mana. Dia orang ni bukan sebarang orang. Mereka ni ialah pakar scammer. Mereka tahu suara pun dia scam. Itu sebab bila anak-anak muda kita pergi ke Cambodia dengan Myanmar sebagai contoh, dijanjikan jawatan gaji yang besar, sebab dia orang minat pada rakyat Malaysia, anak muda, sebab kita boleh cakap pelbagai bahasa. Itu sebab kita pun tak boleh kena scam nak cari kerja. Dan saya pun tahu sekarang ni, kami pun Menteri Kabinet, saya dengar cerita kadang-kadang saya pun, bila orang telefon nombor saya tak kenal, saya tak angkat. Orang tanya soalan, walaupun bank sendiri pun saya takut. Biarlah saya call back ke, saya sendiri yang pergi ke, sebab kita tak tahu dalam split second tu, saat tu, minit tu, hilang duit. Ramai saya dengar menjadi mangsa. Dan saya paling kesian ni, yang saya rasa sedih, bila anak-anak tak ada kat rumah, mak ayah di rumah, suka tak suka bila telefon suara, katakan suara Melayu dengan begitu, kata orang selalunya saya dengar cerita bila bercakap tu cakap baik sangat. Macam pegawai kerajaan kan semua cakap baik, cakap lembut. Jadi orang percaya, ni polis ni, ni magistrate ni pejabat mahkamah ni, macam mana ni, orang kelang kabut. Tapi penipuan tu sebenarnya dia tak berlaku, dia telefon balik dia tipu saat tu. Sebab kadang-kadang dia punya ID tu tak tahu. Itu sebab saya selalu nasihatkan orang, kalau tak kenal nombor jangan angkat. Tak kenal orang jangan bercakap. Tapi orang beritahu saya, ialah tapi takut emergency. Kadang-kadang kalau kita tak angkat, betul-betul urgent message, kadang dia boleh message kita secara bertulis. Tapi apa pun, tak kisahlah apa yang ada di luar sana, kena ada satu sistem yang dapat membantu rakyat. Dan saya melihat tahun 2024 ni tahun yang perlu kita fokus lebih. Contoh juga masa sesi last Dewan Rakyat ni, saya sebut tentang Akta Rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara 2023 yang kita buat bacaan pertama, bacaan kedua tahun depan, pada sesi pembukaan Parlimen tahun depan. Sebab apa yang berlaku di kes Sulu tu ialah contoh kita tidak ada Undang-Undang Kekebalan Negara. Dan yang apa telah berlaku ialah disebabkan oleh sistem servis antarabangsa, kita sebagai sebuah negara menjadi mangsa kepada, saya tak tengok yang berlaku kepada Malaysia ni sebagai Sulu Award, tapi tengok sebagai Sulu Fraud. Menipu daripada proses Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa, menipu daripada amount yang telah disebutkan. Penipuan berlaku di segi penimbang tara yang telah dilantik. Ini bukan scamming online, ini scamming face to face.
Tapi disebabkan negara kita tidak tersedia dan tidak stabil, mereka mengambil kesempatan sebab kes Sulu ni bukan berlaku pada tahun lepas 2022, dia berlaku sebelum tahun. Tapi setakat ini Tok Sri, keputusan kes Sulu ini memihak kepada Malaysia sebenarnya. Kita lihat mahkamah di Perancis dan juga di Belanda pun telah mengeluarkan penghakiman yang memihak kepada kerajaan Malaysia. Apakah ini Tok Sri melihat ini satu kejayaan? Sebenarnya bukannya nak katakan kejayaan, ini masih dalam proses kita melawan sebab mereka nak lelong. Harta diplomatik kita di Paris kita dah selesaikan. Tapi mereka nak buat rayuan. Kemudian di Hague dia pergi di merata negara Eropah sebab menganggap bahawa negara Eropah ni bila dia tengok award daripada penimbang tara, mereka menganggap award tu sah. Itu sebab kita kena berpunca balik ke negara yang memberi award utama, iaitu di Madrid. Dan pada 11 Disember ni, seperti saya sebut banyak kali bahawa kita telah membuat tuntutan supaya penimbang tara tadi, Dr. Gonzalo Stampa tu dikenakan tindakan jenayah. Sebab dia melakukan tindakan jenayah terhadap kedaulatan negara Malaysia. Jadi dengan adanya rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing, kita harap bahawa kita dapat sekurang-kurangnya mempertahan. Sekarang ni saya selalu lihat bahawa serangan kepada negara bukan lagi macam dulu orang bawa pistol, bawa meriam, bawa bom. Kadang-kadang mereka boleh juga menyerang negara kita dengan cara yang tersirat. Dan itulah sebabnya sebagai sebuah negara. Dan sebagai sebuah negara, kita tengok kerajaan negeri kita pun banyak yang terlibat dalam penjagaan antarabangsa. Kadang-kadang sign perjanjian, kadang-kadang adanya clause timbang tara. Tapi kalau dia tak begitu berhati-hati, kita dapat memberikan hak kita. Sebab antarabangsa ni dia tak faham sistem federal kita, bahawa ada benda kerajaan negeri sign, kerajaan pusat tidak terikat, ataupun sebaliknya. Itu sebab perkara ni perlu satu pendekatan yang lebih jelas supaya kita lebih berhati-hati. Okey, saya juga nak dapat pandangan Datuk Sri ini berkaitan dengan rang undang-undang yang melibatkan Suhakam. Kenapa Datuk Sri melihat bahawa ini perlu dilaksanakan sebenarnya? Sebab dah 20 tahun tak dipindaan. Di mana kelemahan? Dia bukan ada kelemahan. Sebenarnya antara keutamaan yang kita tekankan dalam Akta Suhakam ni ialah kita mesti tahu daripada kalau kita dengar cerita tentang apa yang berlaku masa masalah kita berhadapan dengan COVID kita tengok secara menyeluruh ekonomi ni, business human right ni menjadi satu bab. Orang menilai isu hak asasi ni bukan aspek negara dengan negara di segi enforcement agency, tetapi juga di segi perniagaan. Jadi syarikat-syarikat yang terlibat dalam perniagaan yang bawa pekerja asing tidak boleh melanggar isu hak asasi sebab pelabur-pelabur akan tidak berminat dengan negara untuk terus melabur. Jadi kita nak menyediakan landscape. Dan itu sebabnya pindaan kepada Akta Suhakam ni, nombor satu tu kita nak buatkan penjelasan tentang wujudnya tribunal siasatan kalau Pesuruhjaya Suhakam tu tidak melakukan yang betul. Pelantikan mesti ada pada 30% sekurang-kurangnya wanita, juga mewakili orang yang kurang upaya, minimum satu orang. Kemudian kita nak wujudkan yang paling penting ialah apa yang disebutkan sebagai pejabat Pesuruhjaya kanak-kanak secara satu yang diwujudkan, satu ketua Pesuruhjaya dengan dua Pesuruhjaya. Dan kita nakkan Suhakam ni maksimum 20 orang kita boleh lantik. Dan kita tak nak supaya pelantikan adanya konflik politik. Sebab kita nak supaya yang mereka dilantik tu dia tidak aktif dalam politik, supaya ia tidak mewujudkan satu konflik kepada peranan dan tanggungjawab Suhakam. Suhakam ni sebenarnya dia bukan agensi kerajaan. Dia ada satu suruhanjaya. Dan kita mendapat grade A daripada pandangan mata antarabangsa dan juga agensi-agensi United Nations dalam GANRI sebagai contohnya, bahawa tentang grade pertama kita ialah grade A kita, sebab kita menunjukkan bahawa pelantikan tu cara bebas, individu tu adalah bebas, adanya deklarasi. Tapi yang lebih penting pada Suhakam ialah dia mesti, Suhakam ni banyak orang lupa ialah dalam seksyen 4, iaitu seksyen yang paling penting ialah apakah fungsi dan kuasa Suruhanjaya. Suruhanjaya ni ialah pertama memupuk kesedaran, menyediakan pendidikan, menasihati, membantu kerajaan, merumuskan perundangan. Kemudian dia lebih kepada macam kata orang monitoring agency. Bukan agensi lah, dia macam satu badan orang putih panggil oversight body. Dia memantau. Dan kita juga ada di peringkat Dewan Rakyat tu, kita ada select committee untuk hak asasi.
Itu wakil-wakil politik dan juga Dewan Negara pun ada suara-suara untuk hak asasi. Itu daripada aspek politik. Aspek NGO dengan aspek CSO, Civil Society Organisation pun ada. Jadi Suhakam ni dia menerima laporan. Beribu-ribu laporan dia dapat, dan laporan itu dia akan memaklum pada agensi enforcement agency, penguatkuasaan dalam negara kita. Dia akan melihat, memberikan kesedaran. Jadi dia memain peranan sebagai oversight body. Dia bukan Suhakam yang dapat menyelesaikan. Itu sebabnya yang paling penting ni, kuasa siasatan Suhakam dulu hanya pada pusat tahanan. Sekarang kita perluaskan. Tapi memanglah prosedur daripada beberapa institusi ke ataupun daripada tahanan, pusat tahanan semua, dia ada undang-undang mereka sendiri yang perlu kita patuhi kalau kita pun nak memantau, meninjau. Tapi tak bolehlah kata langsung tak boleh, asalkan kita melakukan proses yang betul untuk memberikan notis. Tapi banyak orang beritahu saya, kita tak perlu ada notis, kita boleh tiba-tiba Suhakam boleh berada di situ. Pada saya, kita ni bukan negara tersebut yang cara serang hendap terus sampai ketuk-ketuk pintu. Itu pun orang marah bila orang nak tangkap basah orang pun orang marah kan, tak bagi notis kan. Bukan apa, maksud saya sebenarnya ialah kita mesti menerima hakikat bahawa kita mesti meletakkan negara Malaysia ni pada tahap yang dihormati dulu. Dan salah satu daripada nilai madani itu ialah orang yang paling kerdil, paling kecil sekalipun mesti diberikan penghormatan. Tak boleh kita. Itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, kalau kita tengok daripada ucapan dia, tata kelola governance tu sangat penting, sebab dia mengetahui bahawa ini adalah duit rakyat. Jadi pelaksanaan ni mesti kita berjaga-jaga, dan dia cukup pantang. Kalau kami-kami ni menteri kabinet ataupun ahli parti yang tentang bertindak dan bergerak atas elemen rasuah, sebab mungkin pada dia sebagai tentang konsep kerajaan perpaduan madani itu ialah kita bekerjasama sebagai blok-blok parti berlainan, tetapi persamaan kita ialah membawakan ihsan antara konsep madani. Saya undang-undang ialah kepada ihsan, keutamaan pada rakyat, dan undang-undang pada tahun 2024 dari segi pelaksanaan ialah untuk melaksanakan keihsanan tersebut kepada rakyat sebagai penerima utama. Okey, saya juga nak dapat pandangan Sri tentang satu lagi isu yang mendapat perhatian sebenarnya daripada rakyat secara keseluruhannya lah. Ini berkaitan dengan pemansuhan hukuman mati mandatory. Ada yang mengatakan bahawa ianya satu akta ataupun satu perkara yang tidak adil dan sebagainya. Tapi mungkin ada alasan yang tersendiri, ada pandangan tersendiri daripada Datuk Sri sendiri kenapa pemansuhan hukuman mati mandatory ini perlu dilaksanakan. Sebenarnya saya rasa banyak orang mungkin salah faham. Hukuman mati masih ada dalam negara kita. Bukan tak ada, memang ada. Tapi beza dia ialah hukuman mati ni ialah di mana hakim tu diberi budi bicara untuk menentukan sama ada seorang tu dihukum ke tidak. Kemudian digantikan dengan hukuman life sentencing. Semuanya keputusan pada hakim. Pertama, kita kena menghormati kuasa dan budi bicara hakim. Bila berhadapan dengan hukuman mandatory ialah contohnya dalam isu dadah 39B. Bila jumlah dadah tersebut berada bersama kita, mungkin orang letak ke, orang terletak ke, orang anyaya ke, dia tak boleh ambil kira. Undang-undang tu strict liability, dia kena sabitkan hukuman mandatory mati. Ini yang ada negara melihat sebagai satu kezaliman sebab dia ada pembelaan. Contohnya macam yang selalu berlaku kalau kita dengar isu drug mule. Ada orang pesan bagi duit, so letak dalam beg, tiba-tiba kita duduk ekonomi, kita duduk, kita tidur, kita bangun pagi, kita lalu custom, lalu immigration, tiba-tiba ada benda tu dalam beg. Tiba-tiba kita pergi, katakan kita pergi ke Thailand ke, kita pergi ke Australia, kadang-kadang bila kita nak line up, nak cop pasport tu kan, kadang-kadang ada anjing kat tepi tu kan, tiba-tiba dia bau, ada dadah dalam. Dan pada timbangan yang tertentu. Kadang kita kata, saya tak tahu. Dia tak terima. Contohnya lah, itu yang berlaku. Jadi kita ada 1,020 orang dalam sel kematian yang belum lagi dihukum. Bukan setahun, 2 tahun, berpuluh tahun. 10 tahun, 15 tahun. Tunggu je. Besok kena gantung ke tidak? Lusa kena gantung ke tidak? Itu satu kezaliman. Jadi apa yang kita buat sekarang ni ialah kita, pertama, kita review balik kes ni. Biar hakim yang buatkan penentuan, dan alhamdulillah hakim selalu 3 hakim, 5 hakim akan buat penentuan dan mengkaji semula, dan dia akan meneliti semula. Jabatan Penjara pun kadang-kadang
untuk berlaku adil, saya kadang-kadang bila dengar maklumat dan cerita-cerita daripada Jabatan Penjara Malaysia, mereka pun memang kesian. Kesian kepada yang disabitkan. Mereka pun macam tak tahu macam mana nak tolong, setahu mereka menjadi mangsa. Tapi undang-undang kita ketat. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju, bila bahagian undang-undang saya dan timbalan saya yang YB Ram Kapal membawa tentang konsep madani ni supaya kita mengkaji semula. Dan juga kalau kita tengok perbahasan ahli-ahli parlimen dulu, pelbagai ahli-ahli parlimen pada sesi lepas, sesi sebelum, ini dah menjadi satu percakapan dan perbahasan di parlimen tentang hukuman mati ni. Ini bukan benda yang baru. Tapi yang penting, ni macam naik kapal terbang tak ada landing lah. Tapi dalam kerajaan perpaduan madani, kapal terbang tu kita buat landing lah. Dan saya ucap terima kasih kepada Menteri Kabinet dan terutama sekali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana membenarkan kepada pindaan kepada undang-undang ni, dan kita beri balik kuasa. Tetapi saya nak meyakinkan kepada semua rakyat bahawa hukuman mati itu masih ada. Masih ada. Okey. Baik, kita tinggal 2 minit saja lagi. Apa ni Datuk Seri? Masa begitu pantas berlalu sebenarnya. Jadi serengka-ringkasnya dalam masa 2 minit ini, apa lagi yang ingin Datuk Seri Azalina sampaikan kepada penonton-penonton kita di program khas Setahun Bersama Kerajaan Madani? Serengka-ringkas. Okey, saya rasa yang paling ringkas ialah macam saya sebut tadi lah, kalau kita nak tengok di segi setahun tu memang jangka masa pendek. Betul. Dan saya selalu percaya bahawa, dan saya pun masih ingat bila kerajaan bertukar pada sesi yang lepas, yang kita perlukan ialah biarkan kerajaan itu menyelesaikan, sebab adanya Akta Lompat Parti yang memberikan titik nokta kepada melompat-lompat. Nak memberikan sokongan tu itu bab lain, tetapi lebih kepada menukar-nukar kerajaan. Sebab bagi saya ini adalah kerajaan yang dititah oleh Duli Mal Tuanku. Semua blok telah diberikan tawaran, tapi pada masa tu kalau kita ingat, blok utama yang menang lebih kurang sama tak bersetuju untuk bersama. Ialah mungkin orang tu ajak orang tu bersama, ajak dia menikah, orang tu tak nak, dia pergilah pada choice kedua. Dan kami dah terlepas pada 112, kemudian diikuti dengan blok lain. Jadi bagi saya, berilah masa pada kerajaan dan kepimpinan negara untuk merealisasikan Kerajaan Perpaduan Madani di segi janji-janji, dan PRU16 kita bertemu lah. Ya, betul. Gentleman's agreement, pandangan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said. Saya tak puas hati sebenarnya, Datuk. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi itulah selalunya yang berlaku masa sentiasa mencemburui kita. Jadi saya nak satu janji daripada Datuk Seri lah, bahawa Datuk Seri mungkin sudi datang lagi ke program khas seperti ini, kerana banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang menyaksikan program khas Setahun Bersama Kerajaan Madani ini. Dan di penghujung ini, jangan lupa rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin masih lagi menderita disebabkan oleh kekejaman Zionis Israel yang menyerang Palestin itu dengan begitu kejam sekali. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami sebutkan kepada anda, dari sungai ke sentara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi.